Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk Dr. Marfunizah binti Makdan. Kumpulan kami akan membentangkan untuk tajuk pandemik COVID-19 di Malaysia untuk subjek JJ GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran. Saya akan perkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, Lai William 260628. Yang kedua, Muhammad Rabani bin Aziz 260931. Yang ketiga, Muhammad Zahir bin Zaidin 265316. Dan saya sendiri, Muhammad Azrin bin Harun 265318. Okey, slide seterusnya. Okey, pendahuluan tahun 2020 adalah tahun yang istimewa kerana kita menyaksikan bagaimana pandemik COVID-19 mengubah kehidupan harian kita dengan ketara dan memaksa untuk kita menyelaras semula banyak aspek perkhidmatan farmaseutical kepada norma baru. Program perkhidmatan farmaseutical sebagai sebahagian daripada keluarga Kementerian Kesihatan KKM. Sambil memainkan peranan untuk membantu membendung penularan coronavirus telah bekerja keras untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan penjagaan farmaseutical di KKM. Laporan ini mendokumentasikan beberapa detik ketika berusaha untuk mengatasi halangan semasa perjalanan memerangi COVID-19. Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin segera bertindak untuk memulihkan anggota Barisan Nasional yang sebagai contoh pentadbiran membatalkan pertuduhan rasuah terhadap anak tiri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sendiri dijatuhi hukuman penjara 12 tahun lepas atas tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Malah, sebelum menutup Parlimen, Januari Muhyiddin menghadkan tempoh sesi perundangan ketat dan beliau melaksanakan protokol penjarakan sosial yang menyukarkan pembangkang untuk berhimpun menentang pentadbiran, juga mengubah dasar yang memihak kepada etnik Melayu menyebabkan mengkritik mendakwa bahawa beliau telah mengapi-apikan pemecahan etnik negara ini. Isu pentadbiran politik di Malaysia pandemik COVID-19. Yang pertama, peranan eksekutif dan perundangan. Yang kedua, PRN Sabah mencetuskan gelombang ketiga, peletakan Perdana Menteri. Peletakan jabatan Perdana Menteri. Baik, seterusnya kita pergi ke strategi politik dalam pandemik COVID-19. Okey, peranan KKM. Okey, menurut Menteri Kesihatan iaitu Datuk Seri Dr. Adham Baba, di mana peranan KKM ini adalah bertindak bagi menurunkan kes-kes harian. Okey. Poin kedua ialah mengelakkan kes kematian dalam kalangan golongan berisiko tinggi. Poin ketiga bagi memperkukuhkan diagnostik dan pemantauan kes COVID-19. Poin keempat iaitu bagi mencapai imuniti kelompok melalui pemberian vaksin secara berperingkat. Okay, seterusnya peranan KKM juga bagi menentukan prosedur operasi standard iaitu SOP agar bagi kalangan untuk diikuti dipatuhi oleh dalam kalangan rakyat Malaysia. Okay, seterusnya kita pergi ke peranan MITI, iaitu ketika itu Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali telah mengeluarkan SOP untuk industri beroperasi dan membenarkan sektor terpilih untuk beroperasi bagi memastikan keseimbangan ekonomi penduduk Malaysia. Di mana hanya sektor-sektor yang terpilih saja dibenarkan, iaitu sektor operasi adalah automotif, sektor aero angkasa, sektor perubatan, kilang-kilang dan kilang memproses makanan dan lain-lain. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Zahid untuk slide seterusnya. Okey, baik. Saya teruskan dengan peranan KDN. Menterian Dalam Negeri telah menggerakkan semua keupayaannya dalam memerangi coronavirus, iaitu yang kita kenali sebagai COVID-19, untuk melindungi masyarakat daripada penyakit berjangkit ini. Antaranya ialah keselamatan dalam negeri, pengurusan sepadan, hubungan pusat negeri, pentadbiran wilayah kesatuan, pengurusan pasukan polis bersenjata pusat dan juga pengurusan bencana. Okay, kita teruskan.
pendekatan teori dalam pentadbiran politik pandemik COVID-19. Kita tengok daripada segi David Aston. Aston mentakdirkan sistem politik sebagai satu set interaksi yang diabstraksikan daripada keseluruhan tingkah laku sosial di mana nilai-nilai diperuntukkan secara berwibawa untuk masyarakat. David Aston berpendapat bahawa semua sistem politik berkait rapat dengan sistem sosial yang lain. Dalam analisisnya, terdapat aliran pengaruh dari persekitaran ke sistem dan sistem ke persekitaran. Okey, saya teruskan kepada rakan kumpulan saya. Baik, seterusnya ialah berkenaan Ronald Pennock. Ronald Pennock membahagikan teori politik kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah teori spekulatif. Doktrin sedemikian bercakap tentang penubuhan struktur dan sistem sosial yang ideal berdasarkan imajinasi. Teori Plato tentang penubuhan komunisme terkenal sebagai contoh. Teori etika. Dalam teori ini, semua perbincangan tentang negara dan kehidupan politik adalah berdasarkan persoalan tentang apa yang patut dan tidak patut. Seterusnya berkenaan teori undang-undang. Dalam teori ini, negara boleh dianggap sebagai institusi undang-undang dan semua hubungan kehidupan politik ditinjau dari sudut undang-undang. Selain itu juga teori sosiologi. Dalam teori ini, negara pada asasnya dilihat sebagai organisasi sosial dan penekanan diberikan kepada teori empirikal. Dan akhir sekali ialah teori saintifik. Dalam teori ini, berdasarkan maklumat dan data statistik, kaedah untuk mencapai kesimpulan umum melalui pemerhatian dan analisis. Seterusnya. Okey, kesimpulannya ialah kesimpulan dan peranan kerajaan dalam menangani isu COVID-19 mestilah mengikut doktrin sistem pentadbiran kerajaan Malaysia. Pandemik COVID-19 juga memperlihatkan bahawa politik memainkan peranan penting bagi menjaga kestabilan dan kehamilan negara. Beberapa pendekatan teori politik digunakan bagi menganalisis kelemahan dan perlu diperbaiki dalam sistem politik di Malaysia. Kelemahan sistem politik ini dilihat di sebuah negara memberi kesan kepada ekonomi, sosial dan politik serta kesejahteraan rakyat. Itu saja. Sekian. Terima kasih.